Bab 1, beberapa contoh amalan syirik. Coba lihat muka surat 1. Ustaz suka kalau kita baca dan Ustaz jelaskan. Mukaddimah. Sebagaimana dimaklumi bahawa amalan syirik sangat banyak sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Kata Nabi, hindarkan syirik walau sebesar kaki semut. Maknanya syirik itu tak besar saja, juga ada yang kecil. Itu sebabnya kata para sahabat, sebagaimana Ustaz tadi jawab, seorang pemuda tanya, Ustaz, kalau begitu bahayanya syirik. Saya ada orang tua sudah warga emas. Mereka dengan keyakinan zaman-zaman dulu, susah sangat kita hendak bersihkan mereka daripada syirik dan khurafat. Macam mana caranya, Ustaz? Ustaz jawab sebagaimana jawapan Nabi. Ustaz kata, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya setelah beliau buat statement, hindarkan olehmu daripada dosa syirik walau syirik itu sebesar kaki semut. Macam mana kami boleh terhindar, ya Rasulullah? Lalu Nabi ajar doa sebagaimana Ustaz tulis pada halaman terakhir buku 1. Tolong ikuti. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku mohon dilindungi daripada melakukan syirik terhadap apa yang aku tahu. Ya Allah, aku mohon dilindungi daripada melakukan syirik yang aku tahu. Dan aku mohon dilindungi, aku mohon diampuni daripada perbuatan-perbuatan syirik yang aku tidak menyadarinya. Maknanya, yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu, kita minta agar Allah ampunkan. Ulang sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku mohon dilindungi daripada melakukan syirik apa yang aku tahu. Aku mohon dilindungi dan aku mohon diampuni terhadap syirik yang aku buat sedangkan aku tidak tahu. Mungkin boleh dirujuk pada muka surat terakhir dari buku pertama. Nah, selain itu sebagai tambahan, kata Nabi, sebelum tidur malam jangan lupa baca surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, sampai lakum dinukum waliyadin. Kata Nabi, siapa yang mengamalkan itu, ia akan terhindar dari syirik. Jadi kalau kita selama ini biasa mengamalkan 3 qul, memang bagus 3 qul, qul huwallah, qul al-falaq, qul al-binnas, itu untuk menghalau syaitan. Tapi qul ya ayyuhal kafirun, dia khusus untuk agar terhindar dari syirik. Kalau boleh amalkan 4 qul jadinya, selain ayatul kursi. Oleh itu dirasakan sangat perlu diberi pendedahan. Sebahagian daripadanya yang tersebar luas di kalangan masyarakat kita, sedangkan banyak di antara mereka yang tidak memahami hukumnya. Amalan syirik yang terdapat di tengah-tengah masyarakat, sebahagiannya ada yang boleh menjejaskan tauhid seseorang, dan ada pula yang sekedar menjejaskan kesempurnaan tauhid. Nah, di sini hadirin dan hadirat, syirik ada 2 macam. Ada yang boleh merosak akidah dan ada yang boleh merosak kesempurnaan akidah. Macam mana kita tahu, Ustaz? Penghujung buku 1 Ustaz sudah bagi berdasarkan apa yang ulama akidah sebut, syirik terbagi 2. Syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar ada 8. Syirik kecil ada bermacam-macam. Bila seseorang terlibat dengan syirik besar,
akidahnya rosak. Siapa yang terlibat dengan syirik kecil, tauhidnya menjadi tidak sempurna. Ada beza tak? Yang satu merosak akidah, yang satu lagi merosak kesempurnaan akidah. Dengan kata lain, syirik besar yang boleh merosakkan akidah boleh membawa ke peringkat kufur dan murtad, keluar dari agama. Sedangkan syirik kecil seperti umpamanya riak. Dengan riak tidaklah sampai keluar agama. Tapi riak termasuk syirik atau tidak? Syirik besar atau kecil? Kecil. Sebab Nabi bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Yang aku paling takut menimpa umatku adalah syirik kecil. Wasu'ila anhu. Lalu baginda ditanya, ma huwa syirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil wahai Rasul? Asyirkul asghar huwa riya. Syirik kecil riya. Hadirin dan hadirat, bila ada syirik kecil yakni riya, amal rosak tak? Rosak tak? Cikgu datang, cikgu baca Quran tapi riya, minta dipuji-puji, disanjung, rosak tak mengajinya? Rosak. Kalaulah syirik kecil saja boleh membawa rosaknya amal, betapa syirik besar. Dapat faham? Itu maksud saya. Rosak. Kalau kita tadi salat zuhur ada niat riya, tidak menunjuk-nunjuk, salat zuhur kita ditolak. Walaupun sah, tapi tidak dapat pahala, malah berdosa. Tapi dia tidak menjejaskan salat subuh pagi tadi yang kita buat dengan ikhlas, isyak kita semalam, maghrib kita, dia amal itu saja. Syirik kecil ni rosak. Tapi bila syirik besar, dia merosakkan semua amal saleh sebelumnya. Dapat faham bu? Dia tidak membezakan syirik apa besar dengan syirik kecil. Hati-hati. Di antara syirik besar namanya syirik sifat. Apa di antara, mengapa namanya syirik sifat? Yaitu bila kita menyekutukan sifat antara Allah dengan makhluk. Ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, yang mengetahui perkara ghaib hanya ada dalam ilmu siapa? Allah. Oleh sebab itu bomo melalui tilik tenungnya mendakwa dengan melihat air, dia tahu tentang future kita, dia tahu siapa mencuri barangan kita. Lalu kita yang datang pula percaya. Syirik besar ke kecil? Besar. Hancur amal sebelum. Berapa banyak dalam masyarakat? Betul tak? Kalau kita dah terlanjur, cepat-cepat istighfar. Istighfar, insya-Allah amal-amal terdahulu datang balik. Mudah-mudahan. Syirik sifat termasuk salah satu syirik besar. Syirik besar menghancurkan semua amal-amal terdahulu. Ini untuk membezakan antara syirik besar dengan syirik kecil.